Okay, so kita dah start record. So seperti yang saya maklum tadi so test kita akan buat minggu depan, test teori, dan test amali mungkin minggu yang berikutnya lah, minggu yang berikutnya. Dan test amali saya akan buat 2 test amali, 1 test teori saja. Okay, dan tugasan saya dah beritahu tadi, minggu ni ada 2 benda awak kena hantar. Satu adalah laporan teori ataupun tugasan teori, satu lagi adalah tugasan amali. Okay, esok untuk hantar amali, Jumaat untuk hantar yang teori. Okay, alright. So sebelum kita masuk kepada Lita yang baru, kita review sikit, last week punya circuit. Okay, okay, last week kalau awak ingat kita ada buat Lita LED last week. Okay, so saya dah tunjukkan dekat awak bagaimana nak buat Lita ni. Okay, ni adalah Lita dia. Okay, tarikh pun saya dah buat minggu lepas, 14/9 ada nampak lokasi ni simpan ni, maksudnya saya tahulah sama ada awak buat ataupun awak ambil orang punya lah. Saya boleh tengok lah kan, berdasarkan dia punya alamat bagi setiap Lita tu. Okay, dan di sini juga dia ada komponen-komponen komponen-komponen yang saya dah tunjukkan pada minggu lepas. Simple saja. Saya just nak awak boleh tekan button, lampu tu naik up, and then lampu down. Itu sahaja. Okay, basic, sangat simple lah. Sangat simple berkaitan dengan kita punya peranti ni lah, iaitu Lita kita minggu lepas punya. Ini saya nak awak hantar dalam bentuk yang ni, bentuk ni, satu PDF yang ni, iaitu berkaitan dengan Lita ini. Dan yang kedua adalah awak punya coding. Saya dah tunjukkan coding minggu lepas juga, saya tunjukkan coding ni. Ini coding minggu lepas saya tunjukkan. Okay, dalam bentuk PDF juga. Dan simple je, just ambil benda ni, awak edit sikit, bagi mod satu page. Okay, saya nak dalam PDF lah. PDF ni nampak memang awak punya lah kan. Kalau ada mana-mana awak tak cantik tu, awak adjust lah bagi sizing mod untuk masukkan awak punya coding, full coding ni. Okay, saya just nak soft copy, ada 2 lah. Semua nanti awak kena label lah sikit kan. Apa ni, Lita apa. Ada contoh macam ni lah dalam coding awak tulis siap-siap nama tajuk dia punya operasi. Sama macam saya buat ni, just print 2 benda ini sahaja. Okay, satu adalah coding, satu adalah Lita. Itu adalah untuk laporan. Simple saja, tak susah pun. Awak ikut apa saya buat dan awak boleh buat lah. Okay, saya nak clear Dan juga last week saya dah tunjukkan juga Lita simulation Lita ni pun saya nak juga walau selain daripada awak bagi report tu, okay, saya nak yang satu folder lah, senang cerita awak bagi saya folder pun lagi baik lah. Okay, kalau boleh lah kalau boleh. Rasa tak perlu aku rasanya tak perlu untuk folder ni. Yang ini saya perlukan nanti semasa awak buat test je, baru saya perlukan yang simulasi ni. Untuk yang report ni tak perlu. Just dalam PDF dua-dua saja. So awak bagi dalam bentuk PDF, nantilah edit masuk dalam PDF. Macam mana awak nak edit, awak boleh carilah. Boleh cari PDF editor. Okay, so awak boleh beli kat Shopee pun. Kalau awak rasa awak punya tu tak boleh ni, awak boleh beli kat Shopee, murah je. Awak boleh cari PDF editor PDF editor. Harga pun dah RM1.50 je. Okay, editor Pro contohnya, editor Pro ni awak boleh dapat harga murah-murah je. Saya beli hari tu RM1 je saya beli hari tu. Awak boleh carilah PDF, okay, ataupun yang mana-mana bersesuaian. Okay, sebab apa saya kata macam tu? Sebab PDF editor ni awak boleh terus edit lah kan, awak punya laporan kan, awak punya tugasan nanti awak dah type, awak nak tambah, nak buang page lebih mudah. Contoh contoh macam saya punya ni, saya punya coding, saya nak edit saya nak edit, saya boleh terus edit. Kalau yang biasa punya tak boleh lah. Kalau saya boleh edit lah.
Saya boleh edit, saya boleh tambah, saya boleh organize page. Saya boleh tukar page. Ini ke depan, ini ke belakang. Boleh organize. So awak nanti kalau awak punya projek pun, awak nak susun awak punya dokumen pun boleh letak, boleh susun. Boleh beli kat Shopee, RM1 je on the spot terus dapat. Okey, nak lokek sangat untuk awak punya pembelajaran lah, lebih baiklah, senang untuk awak nak edit. Selain benda tu juga untuk PDF editor ni juga awak boleh edit lah. Awak nak edit tulisan, nak tambah. Contohnya saya nak tambah, saya nak ubah tulisan ke, saya nak ubah number ni ke, boleh, kita boleh ubah. Boleh tambah, boleh delete ni PDF. Okay, kalau kita beli tu lagi baiklah, senang. Okay, alright, so saya just nak tunjuk je lah sikit. Alright, so kita tak nak save. Okay, alright. So ni untuk lita yang pertama, okay, iaitu lita Arduino dan juga LED untuk awak tekan up and down. Okay, seterusnya kita akan masuk dulu teori dia. Okay, berkaitan dengan 7 segment. Okay, 7 segment. Ini adalah 7 segment. Sebenarnya ada je dalam saya punya nota yang saya bagi dekat awak tu ada. Berkaitan dengan 7 segment. So, awak boleh rujuk juga berkaitan dengan 7 segment dalam nota saya. Okay. So saya buka lah. Saya buka. Ya. Mana saya punya komputer? Okey. Sekejap Okey. So ini adalah yang hari tu saya tunjuk. Ini nota-nota yang saya tunjuk dah. Saya dah tunjukkan. Dan kita pun dah tamat untuk beberapa bahagian. Okay. Dan dalam coding juga dalam ni pun saya ada tunjuk pasal ni. Awak nak buat flowchart dalam flowchart ada bentuk oval ni, nanti awak nak buat PTA nanti awak kena buat benda ni confirm kena buat start, flow, ini apa, parallelogram ni untuk apa, proses untuk apa, condition untuk apa, ni kena buat. Awak dah belajar dah sebelum ni. Okay. Dan juga sekarang ni kita masuk kepada ni lah topik yang ini, iaitu interface hardware and programming software using tools. Sekarang kita dah buat iaitu Proteus dan juga Arduino lah kita pakai. Dan peranti kita yang kita nak buat hari ni adalah 7 segment. Ini adalah dia punya truth table, okay, ataupun jadual kebenaran berkaitan dengan 7 segment. Okay, awak tengok sini nombor 0 sampai nombor 9. Okay, satu ni activate, 0 ni adalah off. Okay, saya buat side by side lagi awak nampak, side by side dengan kita punya rajah 7 segment ni tadi. Okay. Right. So kalau kita tengok sini, okay, untuk memaparkan nombor 0 okay, saya harap awak nampak jelasnya dalam skrin awak. Untuk awak paparkan nombor 0, awak kena on semua. Ini adalah sekiranya jenis segmen kita adalah jenis common cathode. Common cathode tu maksudnya dia punya tamatan dia tu, dia punya ending dia adalah pada ground lah ataupun minus. Okay, atau negatif ataupun ground lah. Okay, so dia adalah common cathode. So common cathode dia nak aktif 1. Kalau common anode nak aktif dia adalah 0. Dia terbalik. Terbalik. So kena faham ini. So contohnya soalan test keluar, saya bagi common anode, so awak jangan keliru lah. Macam mana nak paparkan nombor. Okay,
saya bagi command cathode ke, so jangan keliru lah. Kalau command cathode, dia kena 1 untuk on. Untuk paparkan nombor kosong, okay, nombor kosong ni, seperti segmen ni, dari 7 segmen, A, B, C, D, E, F, G kan. Untuk paparkan nombor kosong, G kena off. G kena off. So awak kena imagine, awak tengok nombor ni, A sampai F semua menyala. So A, B, C, D, E, F menyala, G je off. So awak akan nampak nombor kosong. Okay. Nombor 1, B dengan C saja menyala. Yang lain semua off. So awak nampak nombor 1. Nombor 2, saya harap boleh imagine Nombor 2, 3 dan seterusnya sampai nombor 9. Okay. So ini adalah segmen-segmen yang kita gunakan. Okay. So untuk segmen-segmen ni mungkin ada banyak peranti-peranti yang lain lah kita pakai. Sama ada kita guna direct segmen-segmen sahaja ataupun saya gunakan peranti CD4511 ataupun dipanggil binary coded decimal devices lah untuk kita buat coding segmen-segmen. Okay, alright. So itu satulah yang kita kena buat. Okay, alright. Okay, seterusnya saya harap ni faham. Seterusnya kita pergi terus kepada kita punya first untuk kita punya lita seterusnya adalah lita yang saya katakan tadi adalah lita 7 segment. Okay, so simple saja. Okay, awak boleh follow step by step. Okay, firstly kita kena buka perisian Proteus. Okay, saya harap semua dah install lah. Saya sangat-sangat berharap semua dah install seperti yang saya maklum sebelum ni. Awak klik new project. Okay, yang ini semua step ni saya nak awak faham sebab nanti test amali pertama selalunya senang, semua orang boleh full mark sebab saya bagi 100% saya bagi coding, okay, dan awak kena type coding tu lah, coding tu awak just type je, okay, dan kalau ada error sikit-sikit tu awak repair lah, saya akan bagilah soalan tersebut macam tu. Alright. So untuk yang ini okay, nama projek kita buat 7 segment. 7 segment display. Okay. 7 display. Alright, and then kena klik browse lah untuk simpan location. Location ni penting klik browse. Okay. Sebab saya dah createkan folder untuk awak di TK. So semua kat desktop, awak klik je kat desktop dan juga awak klik TTK Macosi lah ini saya punya lah, saya dah buat dah. So last week kita ada LED counter. So hari ni kita buat new folder, kita namakan sebagai 7 seg display. Contoh lah Okay, nama folder. So awak klik kat sini and then kita select folder. Okay, so dia dah beritahu dia punya location and then klik je next. Dan di sini awak punya layout saya dah tunjukkan sebelum ni, layout kita pakai A4 lah. Layout yang kita pakai adalah A4. Okay. Next and then tak ada PCB, kita tak buat PCB. Klik next, next and then finish. Dan dia akan papar kita punya interface kita lah. Dan dia akan bagi tahulah location kita kat mana. So kita tahulah saya pun tahulah awak buat ke ataupun orang lain buat ke kan. Di situlah dan saya nak masing-masing buat jangan ambil orang punya copy-copy sebab nanti awak tak faham bagaimana untuk kita run kita punya data ni. Okey. Okey, seterusnya adalah okey, seterusnya kita kena letak komponen kita yang pertama lah macam biasa, tekan button P kat keyboard awak. Kita ada Arduino lah. Kat Arduino. Okey. Untuk Arduino kita boleh gunakan pelbagai jenis Arduino. Okey, contoh mungkin banyak kan kita pakai Uno, pakai Mega pun tak ada masalah. Okey. So
Kalau pakai Mega, pakai Uno, no problem lah dia sama je. Cuma bezanya adalah dia punya bilangan pin je lah. Okay. So kita pakai Uno lah sebab kita punya setakat nak buat segmen ni tak perlu banyak pun pakai apa? Tak perlu banyak pun pakai kita punya devices, tak perlu banyak pun. Okay. So kita just boleh kita pakai ni. Okay, ada Uno. Okay. Alright. Kemudian kita letak komponen seterusnya. Kita perlukan button, push button. Okay. Push button, double click je push button. Okay. Selain daripada tu kita perlukan register. Okay, register. Dan seterusnya kita perlukan main kita punya device tu segmen lah. Segmen. Okay. Segmen ni ada banyak jenis sama ada jenis BCD pakai 4 pin saja. Okey. Dia ada 4 pin, awak boleh cari, ataupun yang kita nak pakai hari ni adalah kita pakai konvensional je. Yang kita pakai konvensional je iaitu kita pakai command cathode Command cathode kat mana tamatan dia adalah dekat bawah lah kat sini. Dekat ground, okey, ataupun kalau command anode dia dekat atas. Maksudnya dia sambung ke 5 volt lah, positif. Okey. Kalau cathode, dia masuk ke negatif. Okay. So, color kita boleh pilih. Awak nak ambil red, green, blue. Terpulang pada awak. Okay. Saya mungkin ambil green lah. Contohnya, saya ambil green. Double klik dekat green. Tapi semua dah ada dah. Mouse saya problem. Okay, tak apa. So, kita dah ada kita punya device. Okay. Apa lagi? Cukup lah. Kalau tak cukup lah, kita tambah lah. Kalau kita tak nak, kita boleh right click Contohnya ini kita ada terlebih kan, ataupun kita tak nak komponen ni, right click, delete je. Awak nak biarkan pun tak ada masalah. Okay. Tadi saya pakai green dengan blue kan. Green kan, blue tu saya nak, saya pun delete je. Contoh ni hanya satu peranti lah Okay. Alright. And then seterusnya kita nak letak komponen. Okay. Kita klik pada Arduino Uno, kita letak lah the best lah, center lah contohnya, sini lah atas sikit contohnya. Okay, alright. So ini adalah peranti kita, okay, iaitu Arduino. And then untuk reset button ni, kita nak pakai reset button. Okay. Once dia dah habis, kita tak tekan reset lah contohnya. Nak tekan reset. Okay. So kita tekan dia. Okay. Button. Tak button. Register. Okay. Clockwise. Susun dia. Sambung je. Tak ada masalah pun. Okay. And then kita pergi ke terminal mode. Kat sini ada terminal mode. Klik terminal mode, kita ambil power. And then ground lah. Okay. Alright. So kita double klik. Kat sini kita label 5 volt lah. Positif 5 volt. Okay. Alright. So settle untuk part yang pertama, reset button. Cik, Ya? Saya nak tanya. Kan Power tu 5 volt kan? Ya. Kalau nak guna selain pada 5 volt boleh kan, Cik? Tak boleh. Oh, tak boleh. Tak boleh sebab pertama adalah kita punya microcontroller ni dari segi spesifikasi dia mungkin saya terlupa nak cerita. Okay. Spesifikasi Arduino ni adalah, ini untuk buat Arduino yang jenis ni untuk Arduino Uno yang ni, spesifikasi power supply dia adalah 6 volt hingga 12 volt. Itu untuk masuk ke dia punya ni, jack dia ni. Yang warna hitam ni adalah jack dia. Okay. Dan spesifikasi untuk masuk
menggunakan USB hanya 5 volt saja kat sini. Ini jack ni USB jack USB. Sini ada USB. Okey. Dan juga spesifikasi dia untuk masukan maksimum voltage masukan dia adalah 5 volt saja untuk semua pin digital dan juga pin analog. Okey, dia macam PLC lah. PLC awak 24 volt. Awak masuk 5 volt tak function. Okey? Alright. Awak masuk lebih pun tak function. Dia kena ngam-ngam. Okey. Untuk microcontroller sebab voltage adalah 5 volt, okey. Kalau awak masuk 24 volt, rosak board ni, boleh terbakar lah. Boleh over voltage lah. Over voltage. Okey. Kalau awak kita pakai kurang, no problem. Kurang minimum dia tak silap saya kalau ikut spesifikasi dia adalah 3.3 volt minimum. Ataupun kata digital, saya pernah bercerita kat awak kan, digital 2.5 sampai 5 tu dia kira high lah. Lebih tak boleh. Kurang sangat pun tak boleh. Itu spesifikasi. Dan juga dia punya current dia untuk dia operating untuk dia signal dia tu okey lebih kurang 1 miliampere current untuk dia trigger. Macam itulah, itu spesifikasi dia. Okey? Boleh menjawab Hafiz Bagus soalan tu. Okay? Boleh. Sebab cuma saja nak tahu ya. Okey. Bagus soalan tu bagus. Sebab biasa pelajar-pelajar ada yang setengah tu dia buat projek dia masukkan voltage, ambil sensor, beli sensor yang PLC punya. Ambil PLC punya sensor, voltage dia 24 volt, masuk. Memang out dah terus buat awak. Burn lah. Macam itulah maksud dia. Okey, Fahana tadi ada angkat tangan. Kenapa Fahana? Ada soalan? Cik, kan yang last kali komponen yang 5 volt tu kan yang ground kan? Ya betul. Ni. Saya nak klik dia, lepas tu dia jadi warna pink. Biasa lepas kita klik memang warna pink. So awak klik kat tepi je. Untuk hilangkan dia punya. Tak boleh, kalau tak boleh klik tu macam mana cik? Tak boleh klik. Boleh klik tu download lain. Sepatutnya awak klik je tu. Sesuai ground awak klik, awak letak je kan. Memang warna pink. Warna pink ni kan, macam saya punya ni kan. Apa tu awak paste lah. Bukan, dia jadi macam kejap. Double. Tekan escape. Kalau double, tekan escape. Tekan ESC dekat punya keyboard, hilanglah dia. Tekan escape. Boleh? Dia tulis kat situ sub apa benda entah, lepas tu petak. Dia bukan yang ground yang macam yang cik tunjuk tu. Dia bukan komponen tu. Itu mungkin awak salah ambil dia punya sub circuit macam ni kot. Awak ambil sub circuit ni kot. Yang ni. Awak ambil yang ni kot rasanya. Yang ni kan? Yang tu. So kalau awak tak nak, awak highlight je. Highlight. Itu delete. Lepas tu nak keluarkan komponen tu kenapa? Macam mana? Dia keluar yang sub ni je. Sekejap Okay. Dia sepatutnya dekat terminal mode ni, awak klik dekat terminal mode. Bawah dia terminal mode yang awak tekan tadi, sub circuit mode tu. Tekan kat terminal mode, baru pilih lah. Okay. So ini delete je lah. Highlight delete je. Dia ground dekat terminal mode. Okay? Ada. Okay? Okay, thank you. Okay, welcome. Okay. So tadi untuk soalan Hafiz tadi, itulah dia punya jalan cerita dia. So awak kena pastikan voltage yang tepat untuk awak gunakan pada peranti untuk elakkan daripada board awak rosak, komponen awak rosak. Okey? Sebab over voltage. Dan awak tak ada, contohnya awak tak ada pilihan lain. Cik, sensor saya ada 24 volt saja. Saya punya motor 24 volt saja. Macam mana kita nak pakai? So itu yang kita kena pakai relay. Kita pakai satu device lain, indirect, kita pakai relay untuk dia gerakkan awak punya untuk gerakkan awak punya device lah. Contoh nanti insyaAllah nanti kita akan buat untuk motor nantilah motor. Contohnya motor biasa kita pakai 5 volt, boleh direct je. Okay, tapi apabila satu motor kita nak pakai dengan 24 volt, lagi besar. So kita pakai relay lah untuk kita trigger kan awak punya circuit tu nanti. Okay, so nanti kita akan buat lah insyaAllah. Okay, alright. So kita sambung. Okay. So kita dah letak kita punya reset button kat sini, mesti 5 volt. Okay, mesti 5 volt.
Dan kalau kita pakai yang lain-lain, pakai ada buat pun nanti kita akan tunjukkan lita lain lah, iaitu kita kena pakai relay lah untuk dia punya untuk trigger dia punya circuit arus dia lah Okay, so next kita kembali kepada component mode. Tadi kita tekan yang ni, terminal mode. Belah kiri, paling kiri tu, kita pergi naik atas, bawah nak panah ni dia adalah component mode. Klik component mode, kita ambil balik kita punya component segment. Klik segment dan kita letak place. Okay, kita place je kat sini contohnya. Okay, untuk lita yang pertama ni saya akan pakai direct saja, direct wiring. Direct wiring sahaja. Maksudnya direct wiring tu maksudnya kita sambung lah direct wire. So nanti next baru kita pakai indirect lah. Contohnya saya buat macam ni lah. Macam ni. Ni saya katakan sebagai direct. Direct je. Tarik je. Walaupun hakikatnya sebenarnya dalam real, okay, setiap komponen segmen ni kita kena masukkan perintang sebenarnya. Setiap komponen ni kita kena ada perintang untuk dielakkan over voltage. Kita punya LED, kita punya segmen ni terbakar lah. Dia boleh terbakar kalau kita bagi dia punya voltage yang ngam-ngam. Okay, voltage ngam-ngam dia memang akan terbakar juga. Okay, so kita kena pakai voltage kurang pada dia. Okay, so kalau macam ni sebenarnya tak sesuai. So kita kena letak komponen satu lagi. Di antara dia ni kita letak satu komponen. Okay, komponen dia adalah perintang. Kita kena letak perintang. Okay, perintang. Okay, perintang dia dalam nilai supposed to be 200 ohm, okay, ataupun awak tekan 220 ohm, okay, double klik saja. And then contohnya kan, perintah ni awak ni, serabut lah cik, kita tak nak ada tulisan, awak boleh hidden je, klik je hidden, okay. So dia tak ada tulisan. So awak boleh, ni awak boleh copy lah, awak boleh copy. Benda yang sama kan, highlight, right click, block copy. Boleh copy lah, letak bawah dia. Pakai 220 kan? Yes, 220 atau awak copy lah. Copy. Okay, terlebih extra ni terdelete lah. Tujuannya apa? Ini adalah untuk elakkan kita punya komponen ni lah. Sekejap saya punya mouse ni problem, tak apalah. Susah betul sekejap ni. Okay. So ini lah. Okay. Kemudian tu sambung je lah. Connection. 220 pastikan semua 220. Okay. Sebab apa? Kalau kita pakai lebih, dia tak menyala. Pakai kurang, tak ada masalah lah. Cuma dia tak ada function lah. Awak punya register tu. Nak cantik sikit, kita kena satu hala lah. Cantik sikit. Kita akan buat satu persatu. Saya buat satu persatu dekat awak ni, sama-sama buat. Okay, dan awak pun nampak lah apa sebenarnya yang saya buat ni. Okay, so kita dah labelkan semua. Okay, ada satu lagi dekat kita punya, sebab segmen kita adalah jenis communicator. Dekat kita punya terminal mode, kita ambil ground lah. Okay, so selesai lah. Selesai kita punya perintah kita lah. So contohnya kita nak ada satu paparan So ini semua peranti kita ni adalah 220 lah. Semua adalah 220.
Sebab dia terlalu rapat tak boleh nak label lah. Cuma ni perintang Saya nak tahu saya nak awak tahu ni adalah perintang. Okey. Alright, selesai dah. Kita punya lita. Simple saja. Just ada segmen dan juga ada set button. Okey. Selesai. Okay, seterusnya adalah kita nak buat coding. Ini dah selesai ni, save jangan lupa tekan Ctrl S untuk save. Dekat bawah keyboard, Ctrl S apa boleh tekan file, save. Awak tak tekan save, hilang pastikan awak tekan save lah. Okay. Alright. Okay. Dan once dah selesai ni, awak nak terus save PDF pun okay, tak ada masalah. Boleh klik file, print design. Okay. Alright, print design, boleh printer, PDF, minta awak dalam bentuk PDF, awak tukar pada bentuk landscape dan awak klik fit to page. Nampak dia punya view kat sini lah fit to page. So awak boleh klik okey je. Klik okey. So dia akan save lah. Dia akan save awak punya data ni, awak save dekat mana? Contohnya awak tadi saya kata dekat desktop, dekat DTK, dekat segmen display. Display ni okey, tekan save. Save je. Okey. So bila awak save, dia akan keluar awak punya lita lah. Lita awak tadi. Ni adalah lita kita. Save. Nampak ada nilai kat sini ada 20. Boleh lah. Untuk makluman Mungkin kaedah macam ni terlalu sempit So nanti kita boleh untuk next lita kita buat lebih besar sikit lah. Okay. Alright. So, selesai. Okay, untuk kita punya lita. Okay, next adalah kita nak buat coding. Kita nak buat coding. Kita just minimize je lah. Minimize je. Okay, minimize. Kita buka perisian Arduino lah. Okay. Untuk coding ni awak kena ingat bila awak buat coding kena ingat awak punya pin tu dekat mana. Klik je new file. Okay, open, klik new file. Okay. New file, ini new file kita. Okay. Pastikan awak kena ingat lah. Tadi kita punya lita tadi. Kita punya segmen tadi ni, lita kita ni. Pin mana kita pakai? Kita pakai pin 7 sampai pin 13. Okay. Yang atas kali ni akan masuk ke A, B, C, D, E, F, G. Ini yang macam ni lah penyambungan yang kita tengok ni. Tetapi apabila hardware yang sebenar tak sama macam ni. So awak kena tahu hardware sebenar awak kena tengok datasheet dia lah. Saya tengok datasheet. Hardware sebenar dia lain. Okey, yang ini adalah simulasi. Simulasi dia tak sama sangat lah. Okey, kalau awak tengok yang sebenar punya dia lain sikit lah. Dia punya dia punya penyambungan lah. Dia punya penyambungannya lain sikit sebab dia adalah peranti dia lain. So awak kena faham dia punya penyambungan dia berdasarkan awak punya datasheet. Jadi datasheet dia. Yang ni pin nampak ke kiri kan. So yang sebenarnya pin dia semua ke atas. 4 atas, 4 bawah. Itu yang sebenarnya lah. Okay, so nanti yang itu kita buat bila kita ada hardware nanti kita akan buat yang hardware punya lah. Okay, berbalik kepada kita punya coding coding. Okay. Alright, dalam coding kita ni adalah awak biasalah saya nak kata kita kena buat komen sikit lah, komen sini, komen kan, slash. Okay, awak buatlah nama awak lah, contohnya nama awak lah ni nama saya lah Ini sebab saya nak suruh buat report kan, so buat letak macam ni je. Okay, buat tarikh hari ni 21/9/21. Okay, tarikh hari ni cantik. Okay. Okay, kemudian letak nama operasi. Paparan
3 segmen. Kosong hingga 9. Yang berulang 9. Contohnya. Kita nak print So awak buatlah. Tak kisahlah awak punya kesenian macam mana. Paparan akan berulang hanya 5 kali sahaja. Contohnya lah saya nak buat coding ni adalah 5 kali So maksudnya awak punya coding ni nanti dia akan keluarkan nombor 0 sampai 9 5 kali saja. 5 kali. Ini atas ni awak nak buat ayat awak terpulang pada awak. Ini adalah bukti yang awak buat coding tu lah sebenarnya saya nak suruh awak buat. So that's why tak ada siapa-siapa, tak ada lah nak copy orang punya sangat Okay. Next, okay, kita dah buat ini komen bila warna silver ni adalah komen. So komen ni microcontroller tak baca lah. Dia tak baca. Okay. Dia tak baca coding atas ni. Atas ni just komen untuk makluman user saja. Awak lah sebagai user lah. Okay. Next kita start coding lah. Constant. Ingat pin tadi. Kita pakai pin apa? Pin nombor 13. Kita letaklah. Yang mula-mula dia adalah pin 13. So kita letak A lah. A tu adalah maksud kita punya A punya pin pada segmen. Dia ada A, B, C, D kan. Saya tunjuk sebelum ni. So itu adalah untuk yang A. Okay. Yang atas A. Okay. Kemudian kalau kita malas nak type banyak, kita copy je. 7 kali. 4, 5, 6, 7. Okay. Tukar je nama. Okay. Kalau malas tujuan kita copy paste ni adalah untuk kita elakkan daripada kita salah type lah. C, D, E, F, G. Okay. 10. Ingat tadi kita punya pin tadi daripada 7 sampai 13. So macam ni sajalah. Selesai dah. Lepas tu untuk kita paparkan. Okay. Kemudian kalau saya laju sangat beritahu okay, kita terus pergi kepada next. Okay. Gana pun masuk kan. Okay. Seterusnya adalah kita buat setup tadi kita dah tulis A sampai G, pin 13 sampai pin 7. Okay. So nanti tugasan ni kena hantar yang hantar yang minggu lepas 1, yang minggu ni ada 2 saya bagilah. So ada 3 litar keseluruhannya. Okay. Alright. So untuk buat setup ni, okay, buat setup ni dia run sekali run sekali. So kita nak dia untuk run sekali, buat setup ni run sekali, tapi dalam buat setup ni kita sebagai declare lah. Kena pin mode, mesti kena sama pin M huruf besar, pin mode, and then kita letaklah pin kita tadi A sebagai output, sebab kita segmen adalah LED dan semuanya adalah output. Awak boleh copy je balik semua ni. Okay, copy semua. And then kita paste lah. Set 1. 7 kali juga. Okay, tukar je label dia sampai D. Okay, B, C, D, E, F, G. Okay. So kaedah coding saya buat ni adalah kaedah coding amatur lah, bukan expert punya level, amatur je. Okay. Sebab apa saya pakai ini? Sebab awak mudah faham, awak nampak tujuan saya adalah coding macam ni adalah nak bagi faham. Tapi kalau awak cari kat internet macam-macam ada lah. Macam-macam ada kaedah untuk kita coding, bukan setakat ini je, macam-macam kaedah. Ini adalah merupakan kaedah yang saya gunakan untuk awak lagi faham lah. Lagi faham kenapa kaedah coding tu saya buat macam ni. Okay. Kalau kaedah yang biasa-biasa dia pakai for loop kan, pada nombor pin something sampai pin something,
Boleh juga kaedah macam tu. Okay, cuma kaedah ni dia lebih panjang dan dia kata amatur lah kan. Amatur kita tahu step by step. Okay, so settle. Okay, dekat setup. Kemudian kita pergi ke last part iaitu kat loop. Loop ni adalah kita nak dia run. Nak run. Tadi saya kata dia nak run 5 kali kan. Tapi kita tak buat run 5 kali dulu. Kita buat dia run secara infinity dulu. Baru kita tambah 5 kali. Okay. Alright. So dalam void loop ni, saya terus sikit ke bawah ke bawah sikit. Okay. Alright. So dalam void loop ni kita kena bagi tahulah LED tu kita nak nyalakan macam mana, nak nombor tu. Nak nombor nombor kosong tu macam mana. Nombor kosong tu macam mana. Okay. So kita boleh type digital, right. Ni kena banyak lah. A, kenapa? Kalau nombor kosong tadi, kalau awak ingat tadi, A sampai F high. Yang lain semua, yang G saja low. Okay. So kita nak buat comment kat sini. Papa nombor kosong. Macam tu. Saya letak situ. Ni double slash ni adalah komen dia tak baca sebab warna silver dia tak baca. So nombor kosong adalah sini adalah kena high lah. High. Okay. So nak senang kita copy je lagi. Kita copy je. Memang kita buat coding kita copy paste je. Copy. Kita buat 7 kali juga. 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Tadi saya kata A, B high, C pun high, D pun high, E, F. G saya tadi kena low lah. Kenapa kena low? Low kerana berdasarkan kita punya data sheet tadilah yang saya tunjuk tadi. Okay, saya tunjuk tadi ni. Okay. Ni tadi yang saya tunjuk tadi. Okay. Untuk papakan nombor kosong, G kena off. So G kena low. Untuk papakan nombor 1, B dengan C kena high. Yang lain semua low. Dan seterusnya sampai 9. Okay. Saya harap yang ini awak faham kenapa saya letak low dengan high kat sini lah. Coding dia sama macam coding LED. Ya. Kenapa? Kiranya setiap kalau ada nombor 1 tu kena guna high lah. Yes, betul. Kalau 1 tu maksudnya high lah. On. Kalau kosong tu tulis low je lah. Low. Ya, betul. Tapi yang ini untuk common cathode lah. Ini untuk common cathode. Kalau common anode, untuk menyala dia, low, kosong. Untuk padam dia, 1. Dia terbalik. Yang ini adalah common cathode. Common cathode. Saya harap awak faham lah. Ingat common cathode dengan common anode. Okay. Dalam kita punya litar ni, kita pakai common cathode sebab dia mati dekat ground ni, minus ni. Kat sini lah. Kalau common anode, dia yang bahagian bawah ni dekat atas, dia mati dekat 5 volt. 5 volt. So itu sebenarnya nanti bila awak buat projek, awak akan nampak kenapa sensor ni bila send bagi 5 volt, ada setengah sensor bila send objek dia bagi 0 volt. Itu bezanya active high dengan active low punya circuit. Saya ada cerita hari tu sikit. Okay. So, kita sambung balik. Okay. So ini adalah nombor kosong. Nombor kosong tadi A, B, C sampai G semua menyala. Kemudian kita copy copy. Kita copy je. Copy. Okay. Kita enter kat bawah. Delay tak delay silap kita ada delay sebab kita nak ada masa yang delay 500. Contohnya setengah saat lah. Dia akan menyala setengah saat, kemudian dia terpadam lah. Dia tukar nombor lain. So kita copy. Saya pun belum dah. Okay. Mousepad. Okay. Alright. So next nombor yang ke bawah, nombor 1 pula. Tukar nombor 1. Tadi kita tengok nombor 1, B dengan C saja yang high. Yang lain semua low kan. So type je lah low. Low. Untuk C low.
Okay. Kita pakai copy paste je. Senang. B dengan C tadi low. Ingat nombor 1. Okay, kemudian kita highlight lagi sekali. Untuk nombor 2 pula. Okay. Paste. Encik. Ya. Apa dia? Oh, okey, Ya. betul lah. Nombor 1 B dengan C. Hai. Nombor 1 B dengan C. Hai. Alright. Sekarang kita pergi ke nombor 2 pula. Saya dah copy Saya dah copy dah copy tadi. Kalau awak tengok. Saya dah copy. 0, 1, 2. Sekarang ke nombor 2 lah. Okay. Cik, saya tanya. Macam Ya, mana ya. cik buat yang kopi banyak-banyak tu? Cik tekan apa? Copy macam mana? Yang macam Saya- cik kopi banyak terus, lepas tu terus dia ada bawah. Highlight highlight. Copy lah, Ctrl C, Ctrl V. Itu je saya buat. Oh, okey, baik cik. Ctrl C tu copy, Ctrl V tu paste. Tu shortcut. Mana-mana awak pakai sama je. Awak pakai Word ke, Excel ke, pakai apa saja apps sekalipun, Ctrl C copy, Ctrl V tu paste. Even software Pro Tools sekali pun sama. Yang tu shortcut dia. Hampir majoriti semua perisian window sama. Nak back, Ctrl Z. Nak back. Yang itulah. Nak cut, Ctrl X. Contoh macam itu. So ada banyak lagi lah. Nak save, Ctrl S. Dia ada dia punya shortcut key lah. Nak bagi cepat. Okay. Tadi nombor 1 dah selesai. Kemudian kita pergi ke nombor 2 lah. Okay. Nombor 2. Kalau awak ingat dia punya nombor nombor 8, nombor 2 tu macam mana kan? Dia punya apa? Nombor 2 awak kena imagine, awak kena ada label lah. Kena ada table, awak kena ada gambar rajah. Sebab tak semestinya nombor Kadang-kadang soalan tu saya suka pakai saya tak nak pakai nombor saya nak pakai bentuk lain, bentuk-bentuk kan contohnya. Pun boleh jadilah. Okey. Saya share sikit. Okay. Contoh ni kena ingat lah. A, B, C. Ni semua ni. Kena tahu. Okey. Contohnya nak nombor 2. A, B, G, E, D. Kena nyala. Kecuali F dengan C je off. F dengan C tak perlu nyala. So awak kena imagine lah. So saya buat bagi habis lah nak bagi habis cepat sikit. Okey. So nombor 2 adalah tadi saya kata F dengan C tadi. F dengan C off. So yang lain kita high lah. F dengan C saja. Okay, so F dengan C saja low. Okay, yang lain semua high lah. Kita copy je. Copy. Paste. 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 F dengan C saja yang low. Okay, alright. Nampak kan cepat kan? Bila kita pakai kaedah awak tahu shortcut key, cepat dia nak type. Nak selesaikan coding tu lah. Okay. So, dah selesai. F dengan C. F dengan C tadi untuk nombor 2. Kemudian kita copy lagi. Untuk nombor 3 pula. Okay, nombor 3. Nombor 3, F dengan E saja yang low. F dengan E. So, F dengan E kena low lah. F dengan E. Yang lain semua kena high. A, B, C, D, high. Okay. Dengan G, high. E dengan F saja yang low. Okay. Alright. Kita senang senang. Kita copy lagi. Nombor 4 pula. Okay, nombor 3 dah. Nombor 4 pula. Okay, nombor 4. Nombor 4. Macam mana nombor 4? Nombor 4. A, D, E off. A, D, E yang off. Okay. A, saya katakan tadi. A, D, E. A, D dengan E yang akan off. So, okay, nombor 4. Okay. Copy lagi. Kalau salah nanti kita boleh edit je, jangan risau.
Tak ada masalah. Saya pun bukan perfect Seterusnya adalah nombor 5. Okey. Nombor 5. Okey, nombor 5 adalah B dengan E off. Okey. B dengan E off B dengan E je. Okey. So B dengan E yang low. Okey. Ni kena imagine sikit lah imagine sikit. Kemudian nombor 6. Saya laju sikit Awak buat slow tak apa. Okey, nombor 6. Nombor 6 A dengan B saja yang off. A dengan B saja yang off. Yang lain semua nyala. Ataupun nak boleh buat B saja yang low pun boleh juga Nombor 6 tak ada masalah. Sebab bentuk tu berbeza-beza. Ada orang nak buat bentuk 6 macam bentuk 6 betul, ada setengah 6 tu macam huruf B. Pun boleh juga. B kecil huruf B kecil. Okey, nombor 6 settle. Kita copy nombor 7. Nombor 7 A, B, C yang menyala. A, B, C saja yang menyala, yang lain semua low tukar lah. Okey. Nombor 7 nombor 7. Alright, nombor 8 semua high. Copy lagi. Copy. Okey. Nombor 8 semua high. Semua high. Alright. Dan last kali nombor 9. Nombor 9 E dengan B off. Nombor 9 E dengan D last sekali. E dengan D saja yang low. Low. Selesai. Coding kita selesai. Dan bawah tali tu biasalah curly bracket lah. Okay. Ini dia akan run number ni secara berterusan. 0 sampai 9 sampai habis lah. Okay. Alright. So, dah selesai, kita compile lah, verify. Klik je. Klik. And then jangan lupa lah save. Desktop. Kita save dekat kita punya DTK Makeoc. Segment display. Okay, letak satu file nama. Segment. Cik nak save macam mana cik? Apa dia? Nak save macam mana? Right click Bukan right click. Nak coding ni. Tekan dia verify. Okay. Okay, contoh bila awak nak tekan contoh bila awak tekan dia verify, dia akan suruh awak save dekat mana. Awak carilah lokasi untuk awak save. Folder untuk save location dia. Okay, macam saya dah save lah So dia awak klik verify, apatah awak boleh klik file save as pun boleh. Kalau awak tak ada lagi kod, awak boleh terus tekan verify, nanti akan beritahu kat mana lokasi untuk kita save. Kalau awak dah save, awak boleh tekan je save as. File save as, cari lokasi awak nak save kat mana. Okay, macam saya tadi saya sebagai desktop saya dah buat folder tadi. Saya dah buat senang. Untuk buat folder ni senang. So nanti awak punya tugasan semua sampai habis belajar Makeoc ni ada kat situ. Mungkin nanti awak nak buat projek PTA, nak buat presentation, awak ada base coding, base circuit macam mana awak nak buat. Senang. So awak pilih lah segment display untuk folder saya lah. And then awak klik je, dah jumpa save. Macam tu lah. Klik, save lah. Contoh macam tu lah. Saya dah save lah. Dah save, kita verify. Okay. And then dah selesai kat sini. Dan satu lagi mungkin ada yang hari tu ada yang tak
tak buat tak ada setting tak ada setting. So awak klik dekat file, preferences, klik show verbose output during compilation and upload. Yang ni kena tick dua ni and then klik OK. Ingat ni adalah lita kita yang kedua untuk awak masuk dalam report awak yang kena hantar esok. Lita yang pertama last week, saya nak klik sekali last week punya lita, iaitu LED, iaitu ada naik turun LED tu. Okey. Dan yang ini adalah lita kita yang kedua. Okey, lita yang kedua ni hanya paparan 7 segmen sahaja. Okey, 7 segmen sahaja kita paparkan. Okey, once tadi awak dah klik verify. Okey. Alright. So awak kena cari file yang ending dia adalah .hex. Pergi dekat awak punya bawah ni. Dekat bawah ni. Dekat bawah ni ada tempat awak kena cari dia tulis .hex. Okey, jumpa. Ni. Cik, saya nak tengok koding yang atas sekali tu boleh tak? Atas sekali. Ni. Yang constant in tu. Constant inilah. Constant integer ni pin awak pakai tadi lah. A, B, C, D sampai G. Okey. Okey, saya dah screenshot. Okey dah. Okey alright. Sudah awak screenshot je kan? Okey, alright. So, tak ada masalah pun saya nak buka mana-mana pun. So, koding tu pendek je. Okey. So, tadi yang .hex ni, yang saya tengah highlight ni, awak kena highlight lah. Highlight kan lokasi dia. Highlight kan location dia. Okay. Daripada C ni, awak kena highlight kan. Copy. Ctrl C Copy, Ctrl C. Tekan Ctrl C. Dan awak buka awak punya circuit. Okay, saya buat kat tepi lah. Tak nak bagi awak nak nampak coding tadi. Okay. Alright. So, alright. So, kemudian kita double click dekat awak punya board ni. Double click. Okay, kat sini ada program file kan. Paste, Ctrl V. And then klik OK. So, maksudnya kita dah upload dah coding kita dalam Arduino ni. And then kita klik run. Awak akan nampak dia akan papar 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berulang-ulang. Okay. Alright. So, ini baru test kita tak habis lagi ni. Tadi saya kata kita nak buat dia 5 kali ulang. 5 kali ulang. Okay. So mungkin daripada coding macam ni macam-macam kita boleh buat. Contoh selain pada tu mungkin awak tak nak tahu dia dah 5 kali ke belum. Awak boleh buat satu satu lagi coding. Okay. Maksudnya dia sampai 9 aja. Counter satu lagi jadi 1. Sampai 9 je jadi 2, 3 dan maksimum 5. Contoh. Apa boleh buat bukan setakat macam tu je, macam-macam coding kita boleh buat. So awak kena pandai letak syarat lah. Macam mana syarat untuk dia untuk coding tu selesai lah. Okay. Alright. Okay. Seterusnya kita pergi ke tambah kita tambah dia punya apa nama arahan untuk dia hanya 5 kali saja. Okey, untuk arahan 5 kali tu kita pergi dekat void loop ni. Kat void loop ni kita tambah satu arahan, iaitu arahannya adalah kita boleh pakai while loop lah. Kan contohnya awak nak pakai while pun boleh. While lah. While. Okay. While apa? Awak kata I lah. Atau I lebih kecil daripada 5. Okay. Ataupun awak boleh
terus namakan I tu sebagai integer pun boleh. Okay. Ataupun awak nak declare dekat atas sebab kita pakai nama I kan. So program tak kenal I tu siapa. Kita pergi dekat atas sekali, kita declare integer I equal to kosong. So maksudnya I tu adalah integer yang asalnya nilai dia adalah kosong. So I asalnya kosong. And then dia akan bertambah-tambah sampai nilai dia maksimum 5 lah. So kita tambah satu lagi curly bracket. Bila kita tambah curly bracket ke atas ni, kita kena ni saya highlight kan. Kita anjakkan ke depan sikit dan kita kena tambah satu lagi curly bracket kat bawah. Sebab kita tambah ke atas kan. Kita kena tambah satu lagi curly bracket. Saya highlight dulu. Highlight ni untuk apa? Untuk saya anjakkan ke depan. Back sikit. Alright. So enter. Back belakang. Awak buat curly bracket, nampak Bila saya tambah curly bracket dia beritahu. Okay. Yang ini adalah curly bracket while punya tadi. Dah ada kawan dah. While punya. Okay. Boleh faham So mesti kena ada gang. While ini mesti kena ada gang kat atas. Yang kita buat while tadi. Yang ini. While ni. Okay. Contohlah kan. Okay. Kemudian kita kena tambah satu lagi arahan. I tambah-tambah. Maksudnya setiap kali dia pusing sampai dekat 9 ni, I tu bertambah 1. Tambah 2, tambah 3 dan seterusnya sampai dia jadi 5. Dan kita verify lagi sekali. Kalau kita pakai file yang sama, tak perlu pun kita copy balik kita punya coding tadi. Sebab kita pakai file yang sama. Tak perlu kita upload balik dalam ni. Kalau kita pakai file yang berbeza, kita kena cari balik hex file dan kita upload balik dalam Arduino punya circuit ni lah. Dan kita klik je run. Nampak? Jalan 5 kali sampai 9 tu 5 kali 9 je. Okay. Kali. Dua. Tiga. Empat. Okay. Tamat. Kelima. Okay. Last sekali ada nombor 9. So maksudnya 5 kali saja. 5 kali sampai 9 dia stop. Okay. Dia stop. Okay. Contoh awak nak buat macam nak buat apa awak nak buat dia satu LED blink ke pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, tapi awak kena tambah lagi lah peranti. Kalau contohnya awak nak tambah lagi lah, contohnya awak nak tahu dia 5 kali ke tak 5 kali kan. Sekarang ni kita just tengok macam tu je. Mungkin awak nak tambah satu sama segmen lagi pun boleh, tak ada masalah. Tapi ini saya tak nak tambah lah. Itu nanti awak buat sendirilah untuk awak tambah 5 kali ataupun counter 5. Okay. Kemudian, okay, once kita dah selesai ni, contohnya, kan awak nak dia jalan lagi sekali. Tekan je button reset ni. Dia akan start balik lah. Dia akan start balik. Okay, ada soalan nak tanya? Untuk lita kita yang pertama. Okay. Tak ada Encik. Tak ada okey. Alang-alang kita kat sini. Okey. Saya tambah lagi circuit ni, modify lagi sikit je saya modify. Okey. Untuk kita nampak betul ke dah 5 kali. Ini mungkinlah kan. Tadi selain bagi kita tambah apa nama? Tambah segmen-segmen dan yang lain, kita boleh tambah serial monitoring. Okey. Kat mana nak tambah? Awak pergi kat lita kita ni, kita stop dulu lita kita. Kita pergi dekat paling kiri kita ni, kita cari komponen. Kita cari komponen. Kat sini dia panggil bawah kita ada generator semua ni kan. Kita pergi dekat ni. Tak salah nama pula. Okey, kita pergi kat instrument mode Pergi kat instrument mode. Instrument mode ni dekat bawah prop ni dia ada instrument. Ada gambar meter ni.
Okay. So ini adalah instrument mode. Awak pilih virtual terminal. Klik virtual terminal, letak kat sini. Alright. Virtual terminal ni nanti dia akan paparkan number yang kita nak lah. Apa virtual terminal kita just nak awak nampak je lah sebenarnya apa dia sebenarnya kita nak paparkan ni sebenarnya. Okay. Virtual terminal ni kita letak sini. Kemudian kita sambunglah. RX akan masuk ke pin TX. Dia cross. RX sama juga nanti kalau awak pakai Bluetooth, awak pakai apa-apa saja peranti yang ada communication dia ada mungkin nak pakai GSM ke, ada nak pakai Bluetooth ke, nak pakai apa-apa peranti kan yang ada RX TX, dia terbalik. TX dia pergi dekat RX, RX dia pergi dekat TX. Itu saja. Kita tambah satu peranti ni. Okay, dia macam Bluetooth modul jugalah lebih kurang. Okay, settle. Dah siap dah. Kita dah pasang dah. Okay. Cik, Ya. yang RTS dengan CTS tu tak payah letak apa-apa? Tak payah. Ni dia ni tak payah, dua je. Ini untuk apa? Untuk lain-lain lah, untuk reset dan untuk count dan lain-lain lah, dia ada function yang lain. Okay. Ini untuk share communication saja virtual. Okay. Cukup untuk dua saja. Okay, itu saja terpasang. Yang lagi dua tak pasang. Okay, selesai. Okay, kita nak nampak dia papar lah. Dia papar je, gitu saja. Okay. So kita terus pergi ke coding. Yang simple pergi ke coding. Dekat coding ni kita tambah kat mana? Kita pergi dekat void setup Kat void setup void setup dekat bawah ni, kat G ni, kita enter, kita type serial.begin and then letak 9600. Dia bagi baud rate dah. Itu saja. Satu tambah tu serial.begin 9600 baud rate. Maksudnya kita nak dia communicate lah, ada komunikasi. Settle kat sini. Dan seterusnya kita pergi bawah sekali. Ni dah settle Sini settle. Okay. Kita pergi bawah sekali. Kat sini dekat I tambah-tambah ni. Kita enter, kita type je. Serial.print. Nak print apa? Kita nak print nombor I tadi. Kita print I lah. Dah, itu saja dua benda yang kita tambah. Maksudnya nanti dia akan paparkan I tu berapa nilai I tu. Okay. So kita kalau nak cantik kita boleh letak dua-dua lah. Satu kat sini, satu kat bawah serial.begin. Kita copy, satu kat serial LN bawah satu sekali, satu lagi adalah dekat begin ni. Itu sajalah untuk yang kita verify. Itu saja, kita verify. Dan kita tengok kita punya circuit. Okay, saya letak side by side Okay. Saya letak side by side, coding. Dan juga yang ni, apa yang berlaku adalah bila awak tekan run. Nampak serial monitor keluar nampak virtual terminal ni keluar kosong. Yang pertama, okay, nombor satu. Okay, kali kedua. Nampak nombor dua. Di sini nampak nombor dua. Sampai 5 lah, dia stop. Dah 3 kali. Empat kali. Dan last kali adalah kali kelima. Okay. Dah cukup 5. 5 kali lah dibaca. Okay. Boleh faham So itu sajalah. Boleh cik. Boleh Okay. So coding ni dah selesai. Dan sebelum kita stopkan tu, kita buka dulu kita punya ni, kita nak print. Tadi kita tambahkan. Awak nak tambah dia punya nilai, awak simulasi ni awak letak je.
Okay, kita nak print kita punya circuit ni. Okay, kita boleh klik lagi sekali, file, print design. Okay, klik OK. Okay, print design kita yang sama tadi. Tadi kita ada paparkan number. Okay, kita klik je landscape tadi dan semua dah semua kita pakailah landscape, click to page, klik OK dan awak replace yang tadi yang kita save lah, kita replace. Okay, sebab saya dah open, saya kena tutup dulu circuit kita. Okay. Yes. Okay. And then dia akan papa. Ini adalah litar kita tadilah. Kenapa ada color? Sebab saya print masa dia tengah on. Sebab tu dia ada color warna merah dan biru ni lah. Okay. Selesai. Part yang pertama. Okay. Selesai. Kita tutup. Minimize. Okay. Kemudian coding kita. Jangan lupa coding pun kita kena print coding ni susah saya besar sangat Awak tukar kecil standard tulisan. Mungkin awak pakai size 11 untuk coding. Tukar size 11. Nampak halus kan? Halus je kan? Awak tekan je file, awak klik print. Okay, print PDF juga sama, klik PDF, klik OK. Klik OK. Dia akan suruh kita save lah. So kita type lah. Segmen code. Okay, tadi saya punya code dalam bentuk PDF, klik save. Ini adalah coding kita lah. Tadi kita buat tadi. Okay. Awak nampak lah coding dia. So ini adalah coding kita dalam bentuk PDF. Okay. Alright. Settle. Alright. So settle lah kita punya data ni. Ni coding kita. Okay. Settle kita punya yang pertama. Yang pertama, litar pertama. So kita kembali semula kepada sizing yang normal. Okay, sebab kecil sangat halus ni. Nak print, okay, size 11. Tapi untuk view dalam awak punya laptop ni, kecil sangat, tak nampak. Okay. Alright, so settle untuk litar yang pertama. Okay, ada soalan untuk litar pertama. Sebelum kita pergi kepada litar kita yang kedua, iaitu kita buat counter. Okay, counter ni kita pakai yang sama. Kita akan pakai hampir sama. Cuma kita nanti saya akan buat indirect circuit indirect circuit untuk segmen-segmen. Dan juga saya akan tambah dengan lain-lain peranti lah. Okay. Ada sekejap saya tengok. Oh. Nak take file dulu Okay, tak apa, kita kalau tak ada soalan kita rehat dulu. Kita ambil masa rehat dalam masa 10 minit. 10 minit, pukul 11 kita sambung balik. Kita sambung balik untuk segmen-segmen counter dan kita akan tambah dengan LED sekali. LED kita letak sekali. So LED tu akan integrate lah. Kita ada LED dan kita ada segmen-segmen dan kita ada virtual virtual devices dan juga kita ada push button. Ada banyak saya tambah banyak peranti lagi. Okay, integration. Okay, kita rehat dulu. Sambung pukul 11. Baik, Cik. Okay. Cik, nanti yang nak buat yang tambah-tambah tu litar 2 juga Itu litar 3. Itu litar yang ketiga. So, litar pertama kita buat minggu lepas. Yang baru kita lepas buat ni litar kedua. Dan yang satu lagi pukul 11 nanti adalah litar yang ketiga. Tiga litar saja saya nak. Yang pertama tu simple sikit, yang kedua ni intermediate, yang nanti yang last nanti complicated sikit. Tapi still lagi pakai segmen-segmen dan juga LED dan push button sahaja. Okay, kita rest dulu.